Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, tak boleh cakap actually sebab benda ni pakai muas ni kan sebab nak buat cerita hantu. Hachu Official TV. So, nak macam nampak menyeramkan. So, aku pakailah mask ni. Mask ni aku dapat percuma daripada Watson sebenarnya aku beli. Adalah aku beli, takkan nak cerita kat korang juga kan. Okay, by the way hari ni aku tak guna mic. Aku tak guna mic. Okay, so aku tak guna mic, aku just guna phone sahaja. So aku harap korang dengar lah suara aku ni kan sebab dah lama menghilang. So aku tak nak melengahkan masa. So macam yang korang baca dekat tajuk di bawah, pada hari ini aku akan menceritakan kisah seram di mana sewaktu aku berada di asrama dulu. So aku nak straight to the point sahaja. So sebelum tu kita ambil aura ketakutan. Aura ketakutan. Tak boleh gelak, astagfirullahaladzim. So by the way, yang mana merindui aku tu, say hi dekat komen di bawah yang baru sahaja singgah ke channel aku yang tak seberapa nak gah ni. Bolehlah tolong aku untuk subscribe aku punya channel dan sharekan video-video aku ke media-media sosial yang korang ada. So disebabkan aku takut aku punya phone ni orang kata penuh storage, so aku teruskan cerita. So kisahnya bermula sewaktu aku tingkatan 3. Aku ingat lagi sewaktu ni kita ada satu krisis di mana kita mempunyai satu wabak penyakit, bukan coronavirus macam sekarang, tapi kalau korang ingat H1N1. So pada waktu tu, pada ketika aku berumur 15 tahun, sewaktu aku berada di asrama, adalah satu tragedi. Tapi sayangnya tragedi tu aku tak ada dekat situ. Macam mana ni? Maksudnya aku bersekolah dekat situ, tapi sewaktu situasi tu berlaku, aku tak ada di tempat kejadian. Sebab apa? Sebab aku adalah orang terawal yang orang kata check, and then aku boleh balik. Tapi selepas sehari aku balik dekat rumah, adalah tragedi-tragedi yang tidak diingini yang berkaitan dengan makhluk halus ni berlaku di asrama tu. So korang mesti dah tertanya-tanya apakah yang berlaku. So kita teruskan cerita. So kalau korang nak tahu, H1N1 ni merupakan sebutan yang lain adalah penyakit selsema. Macam tu. So nak jadikan cerita, wabak ni kita ketahui atau kita nak mengetahui kita dah dijangkiti penyakit ni. Salah satunya kita akan mengidapi demam panas yang keterlaluan, iaitu kita punya suhu badan ni meningkat macam krisis COVID-19 juga. Tapi COVID-19 ni kan tak ada ada yang macam tu yang diwayarkan di China. Tapi untuk sesama ni kan, dia demam dia macam mana sebab aku ni suspek juga. Bolehlah dikategorikan, tapi aku terselamat daripada waktu aku cek aku terselamat, so aku boleh balik. So diorang yang tak terselamat ni, diorang diwajibkan untuk dikuarantinkan di asrama berkenaan. So aku tahu yang menonton ni mungkin tahu cerita ni. Sebab apa? Sebab cerita ini telah diceritakan kepada aku balik. Sebab aku ni busybody sikit. Apa-apa perkara yang berlaku di asrama aku nak tahu. Apa-apa perkara yang berlaku di sekeliling aku nak tahu. So the story began with one guy. Oh wow, aku cakap pasal ni. So cerita ni bermula dengan seorang lelaki di mana orang kampung aku juga. And then pada satu malam, dia ni dah demam teruk kan, sebab dia telah dikuarantinkan. Ini adalah merupakan mangsa-mangsa daripada H1N1 lah. So dia ni demam teruk, sangat-sangat teruk. Mengikut penceritaan yang telah diceritakan kepada aku, dia ni demam dia sangat keterlaluan tau, sampai dia berjalan sendiri. And then nak dijadikan cerita, pada satu malam tu semua orang tengah tidur, semua orang yang telah dikuarantinkan tengah tidur. And then pada satu malam yang hening, lepas tu orang cakap yang menakutkan lah dekat asrama ni kan. Ini kau bayangkan, dalam bilangan pelajar yang dekat situ, mostly 90% daripada mereka dah balik. So tinggal 10% sahaja yang tak balik. So mereka yang tak balik ni adalah mereka yang orang kata sakit atau demam, atau orang kata mengalami simptom-simptom H1N1 ni kan. So
seorang lelaki ni demam dia teruk daripada yang lain. Sebab apa? Dia berjalan sendiri, and then dia punya getah-getah tu kan, takutlah jugalah kan. And then bila nak dijadikan cerita, bila dia berjalan pada satu malam tu, dia nak terjun bangunan. Ya Allah, siapa yang WhatsApp aku ni? Tolonglah berhenti kejap. Jom. Okay, so nak dijadikan cerita, dia nak terjun bangunan. Aku lupa nak cerita kat kau, bangunan kami tu bertingkat je. So kalau dia terjun pun tak mati pun. Yang paling sakit pun dia sakit belakang, atau yang paling worst sekali mungkin dia akan patah kaki, patah tangan, macam tu je. So tak adalah heavy sangat kalau dia terjun pun. Tapi ni nak dijadikan cerita, dia terjun and then kebetulan dekat bawah dia tu ada satu atap, di mana atap tu menghubungkan daripada asrama lelaki kepada nak pergi laluan nak pergi dekat Dewan Makan atau tempat kami prep lah. Kenapa ada WhatsApp aku ni? Serabut. Aku tak nak cut, aku terus nak post je, tak nak edit banyak-banyak. Okay, so bila dia terjun, kawan-kawan yang lain ni kan tersedar lah kan, sebab hentakan yang kuat tu menggemparkan satu asrama. Orang kata menggemparkan asrama lelaki, asrama perempuan. Ya, asrama lelaki dan asrama perempuan. Dan dengan hentakan yang kuat tu, semua orang bangun. Dan semua orang kelakar kabut lah kan, apa yang berlaku disebabkan ada situasi yang begitu kan. Semua orang fikir pelik. So nak dijadikan cerita, budak tu terjun and then dia berlari-lari tau atas scene tu. Itulah yang telah diceritakan kepada aku. Sebab aku tak boleh nak cerita secara detail, jadi aku tak boleh nak bercakap macam mana kau nak gambarkan metafora dia. Wow, metafora kau. Okay, metafora dia. So dia berlari-lari dekat situ, and then datanglah seorang ustaz ni. Dan ustaz ni lah telah mengubatinya. Tapi kejadian tu tak berakhir di situ, di mana pesakit ni, seorang lelaki ni, kita panggil Mansa lah. Mansa ni telah dibawa pulang ke kampung. And then kampung tu kampung aku yang aku menetap tau. And then bila dibawa ke kampung, dan kejadian sama telah berlaku di kampung tu. Nak lagi teruknya, kau bayangkan, dia tidur and then dia bangun dengan melompat macam hipster pun ada. Aku tak faham macam kenapa hantu tu aktif sangat tentu. Tapi nak dijadikan cerita, dia melompat sampaikanlah, orang kata dia ni berbulan-bulan lah kalau aku tak silap aku, dia mengalami gangguan makhluk halus ni. And then mak dengan ayah dia banyaklah juga, orang kata panggil bomo, panggil ustaz, nak halau lah kan jembalang yang ada dalam diri anak-anak dia ni. Tapi anak dia seorang je lelaki tu. Ya betul. Tapi lelaki tu ada beradik lah, tapi dia seorang je kena. So nak jadikan cerita, bila bertungkul lumusnya orang panggil bomo, ustaz semua datang ke rumah dia untuk menghalau iblis syaitan laknatullah tu. So akhirnya dia disembuhkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, so far aku rasa nak sangat cakap bahasa English kan, dah terbelit-belit lidah kan. Okay, so sekarang ni aku untuk yang aku dapat info, budak ni sekarang ni dah bekerja, and then dia telah berjaya menamatkan pengajiannya di sekolah berkenaan. Walaupun dia telah dirasuk, tapi dia tetap melanjutkan pelajarannya di sekolah tersebut. And then dia merupakan junior aku di sekolah tu. Aku senior dia lah, tapi senior yang entah, aku zaman-zaman sekolah dulu aku tak adalah aktif sangat nak tahu pasal orang. Aku bila masuk college ni, bila meningkat dewasa, tak nak cakap diri tua, meningkat dewasa ni aku telah kabut sikit nak tahu hal sekeliling. Macam tu. So mungkinlah cerita aku ni tak menyeramkan bagi korang, tapi cuba korang fikirkan, kalaulah dulu waktu aku umur 15 tahun, and then boleh dikatakan 10 tahun lepas, ada satu virus yang melanda Malaysia. Bukan Malaysia je, seluruh Malaysia seluruh negara mengalami H1N1 tu sebenarnya. And then wabak tu dapat ditempis kan. And then aku tak faham kenapa coronavirus ni, dia punya pencipta tu tak tunjukkan diri dan tak cuba menyelamatkan diri. Tak cuba menyelamatkan negara ni.
dia tak sayang ke ahli keluarga dia ke apa kan? Tapi aku rasa yang mencerita coronavirus ni mungkin dia ada suntikan untuk ahli keluarga dia atau orang tersayang lah. So, untuk korang yang mengalami gangguan iblis, laknatullah atau syaitan-syaitan di asrama, bolehlah ceritakan di ruang komen di bawah. Dan anda kata korang tak suka, korang boleh unlike di bahagian bawah, atau anda suka video aku ni, korang boleh thumbs up. And then kalau korang sayang aku, korang boleh subscribe lah sekarang, and then sharekan video aku ini ke serata dunia. Sebab apa? Sebab aku teringin sangat nak jadi popular. So, okay, kalau jika terlanjur kata, jika mangsa keadaan melihat video ini, aku mohon maaf andai cerita aku ni tak menyeluruh, apa yang aku perkatakan di sini tak betul, boleh komen di bahagian bawah. Apa yang aku ceritakan pada malam ini merupakan cerita yang telah diceritakan orang lain kepada aku, dan aku menceritakan balik. Sebab apa? Sebab aku dah lama tak upload video dalam YouTube channel aku. Aku tak nak cut pun, lantak korang lah, korang tengok lah aku tersyasyu macam mana kan. Aku rasa macam itu saja. So by the way, Happy New Year. Bye bye. Hot Chew Official TV.